Alright. So, untuk hari ini, kita akan belajar proses translation. Kalau kita ingat, pada kelas hari Rabu lepas, Madam dah ajar komponen-komponen yang terlibat dalam proses translation. Okay, apa contoh komponen-komponen tu? Okay, kalau Madam boleh tunjukkan balik. Ini antara komponen-komponen lah yang terlibat dalam proses translation, di mana kita tengok hari tu ada mRNA, okay, single strand mRNA yang bawa okay, kod-kod, okay, di mana setiap 3 huruf pada mRNA itu kita panggil sebagai 3 huruf codon. Okay, dan codon inilah yang kita nak translate. Dan nak translate dia, kita kena tengok pada jadual apa. Apa nama jadual tu? Jadual apa nak? Apa nama jadual yang dalam buku tu? Yes, genetic code table yang ada 64 codon dan nama-nama amino acid. Okey, walau bagaimanapun nanti kita tengok akan ada 3 codon yang tak ada amino acid yang kita panggil dia sebagai stop codon. Okey. Dan kita ada molekul rRNA tapi dia dah bergabung dengan protein dan kita akan panggil dia sebagai ribosom, in which bila ribosom ini large subunit dengan small subunit ini bergabung, dia akan sediakan tapak untuk proses translation. Sekejap lagi kita akan tengok animationnya macam mana tapak ni berguna dan berfungsi. Di mana hari tu kita tengok fungsi ribosom ini ada 2. Okey, di mana dia akan provide catalytic role, maknanya dia akan ada jadi fungsi sebagai enzim untuk catalyze apa. Okey, dan dia juga menjadi structural role, di mana dia sediakan tapak EPA ni. Okey, EPA. Okey, dan yang terakhir, proses translation ini tak akan berlaku sekiranya tak ada yang nak bawa amino acid. Sebab proses translation ni nak hasilkan protein. Kita baru ada maklumat. So, siapa yang nak bawa amino acid yang sepadan dengan kodon-kodon yang ada dekat mRNA? Okey, itu adalah tugas tRNA. Okey, dia akan transfer specific amino acid. Kalau tengok dalam gambar kali ni yang Madam tunjuk ni, ada 3. Okey, ada 3 dia punya apa kita kata? Rupa. Yang ni kalau 3D, ini yang kalau bentuk clover leaf. Tapi biasa dalam animation you jumpa, kita boleh je nak lukis rupa macam ni. Syaratnya you labelkan part anticodon dia, okay, dan bahagian yang dia bawa amino acid. So dalam gambar yang siapa buat translation, kalau tak nak lukis tRNA yang sebegini, tak apa. Okay, kita boleh buat juga gambar yang macam ni. Saja Madam nak tunjukkan, Madam record presentation ni, nanti you boleh tengok balik. Kalau you tak nak lukis yang susah macam ni. Okay. So, itu je yang kita belajar hari tu, dan kita belajar juga sikit macam mana nak aktifkan amino acid ni kan. Ni Madam nak tunjuk sikit animation je. Okay. Ada satu enzim yang akan terlibat, iaitu enzim tu nama dia amino acyl tRNA synthetase. So, pada enzim tu ada tapak aktif. Enzim ni yang mana? Yang warna biru. Kalau nampak, val ni adalah salah satu daripada contoh amino acid. Okay, kita tengok semula. Okay, first, ini enzimnya. Okay, amino acyl tRNA synthetase, nama enzim yang terlibat nak aktifkan tRNA. Okay. Sekejap. Kita tengok balik. Dia tak nak play balik. Sabar je. Okay, amino acid akan bind dulu pada tapak aktif dia sebab dia enzim. Kena ada ATP. Sebab ATP inilah yang nak create bond. Okay. Antara nanti uncharged tRNA. tRNA yang kosong dipanggil uncharged, tapi bila dia dah bind dengan amino acid, dia dipanggil amino acyl tRNA. Okey, nama enzim yang terlibat tu amino acyl tRNA synthetase. Part ni you tak perlu cerita dalam you punya proses dalam infografik, tapi nak fahamkan yang apabila amino acid tu ada apabila tRNA itu terlekat dengan amino acid, nama dia lain. Bila tak ada, nama dia lain. Okey, selesai, dan hari ini kita akan masuk kepada proses secara detail. Okey,
Dalam bab translation, mana-mana pelajar yang kena buat translation, you akan kena ada ini, 6 tajuk-tajuk penting ini. Okey, dia terbahagi dulu. Kalau you all tengok madam buat 3 tajuk warna merah, dia sebenarnya ada 3 proses utama sahaja. Sama macam transcription. Okey, initiation. Nombor 2 ni kita pakai elongation. Okey, dalam nota kita pakai ini lupa. Okay, elongation juga. Okay, so di bawah elongation ni akan ada 3 step lain. Okay, ini dikira tajuk yang wajib tulis. So, bila you cerita step 2 elongation, kena sub proses the codon recognition yang mana? Peptide bond formation yang mana? Dan translocation yang mana? Okay, ini adalah proses yang berlaku sepanjang coding mRNA yang ada yang codon lah. Okay, between start codon dan juga stop codon. Okay, kalau yang start initiation ni tadi, dia hanya akan berkait kat mana dia akan mula, dia akan start cari start codon. Okay, anybody can tell me dekat mRNA start codon ni yang mana? Apa hurufnya? Very good. AUG. Okay. So let's say the first one is AUG. Confirm AUG ini nanti bila dia start dibaca, tRNA akan datang dan bawa satu amino acid. Yang ni je madam kata wajib hafal. Tak payah tengok genetic code. Apa nama amino acid tu? Kalau secara simbol, kita akan tulis MAT. Nama panjang dia methionine. Okey, ini yang sepadan dengan dia. Manakala, okey, elongation ini akan berlaku, okey, ikutlah berapa banyak, okey, codon for all codon between between apa? Start codon dan juga stop codon. Kat sini kita kena ingat balik apa yang kita belajar hari tu. So, siapa dia stop codon? Okay, stop codon ada 3 kalau you refer kepada genetic code table. It is either 1 apa, 2 apa, 3 apa. Yang pertama apa? Uak. Sama ada kita jumpa uak 5' to 3' uak. Okey, masa kita cari uak. Okey, atau uak nombor 3 tipu. Uga dulu. Uak, uga ataupun uak. Okey, tapi kita bukan jumpa 3 ni serentak tau anak-anak. Salah satu. Bila sampai je tapak A tu nanti pada salah satu daripada ni, terhentilah proses translation. Okay, so this is the briefing lah. Apa tajuk-tajuk penting yang mesti ada dalam orang yang buat translation. Okay, initiation, kena ada cerita proses dia lah. Ni madam try letakkan juga gambar sebab lagi cantik kita relate macam ni. Okay, untuk elongation panjang sikit. Sama ada you nak buat gambar dalam bentuk cycle, ini dalam buku Campbell tau. Okay, nanti ada gambar yang besar. Ataupun you nak pecahkan. Okey, gambar yang pertama ni je you letak masa you cerita codon recognition. Okey, gambar 2 gambar ni masa peptide bond formation. Dan gambar ni untuk translocation masa dia bergerak. Sebab gambar ni nampak ni tak nampak sangat kan? Sebenarnya dia menunjukkan proses tu secara agak detail tau. Okey, so nak baca yang baru, okey masuk. Ini tadi yang dia kata dia simbolkan tRNA dengan rupa macam ni. Dah tak buat dah bentuk clover leaf tu. Yang atas ni nampak bentuk beza-beza dia nak melambangkan amino acid pada polypeptide. Ini antara label-label penting lah. Saya try lah. Nanti nota ni pun saya akan import. Saya akan bagi. Okay, let's start. Okay, 3 je proses. Tak susah pun. Okay, lepas habis kita tengok 3 proses ni. Saya try tunjuk animation simple-simple. Okay, animation tu pun nanti saya bagi. Untuk nak tengok ulang-ulang kali kalau tak faham. Okay. So, untuk initiation, pastikan ada gambarnya, ada labeling-labeling pentingnya. Okay, dekat sini,
dia membuktikan yang bila mRNA ni pergi ke cytoplasm, okay, dia kena jumpa geng-geng dia dulu. Bergabung dulu, baru boleh mula proses ni. Itu main idea dalam initiation. Dan nak dapat markah penuh untuk assignment, kena ada semua point ini. Jangan pendek-pendekkan. Memang inilah dia. Okey, yang pertama dia kata small, okey, ingat ribosom ni dia macam burger kan, macam katakan dia ada yang atas, ada yang bawah. Yang bawah ni nama dia small ribosomal subunit. Yang atas ni large ribosomal subunit. So, dia step by step ni kena macam ni untuk mulakan proses translation. Dia tak sama macam transcription. RNA polymerase datang dekat promoter bind. Dia lah unwind, dia lah initiate. Ni tak. Okay, mRNA, dia dah datang kan? Okay, let's say. Ini mRNA. Okay, dalam cytoplasm Okay, so, apa yang berlaku? Bila ada je mRNA di cytoplasm, okay, rRNA ataupun ribosom lah, kita tak sebut rRNA. Ribosom ni dia tak datang dalam bentuk burger. Small ribosomal unit dulu akan bind. Okay, dia dulu bind. Dia bind dekat mana? Bila dia bind, dia akan cari dekat mRNA ni part AUG. Okay, padahal kat sini-sini ni ada ni base-base lain. Tapi masa dia bind, ada salah satu daripada tapak dia ni. Kalau you tengok nanti dia tapak P, mesti AUG. Ini mRNA 53. Okay. So ayat ni kena lengkap. Small ribosomal subunit bind to start codon AUG on mRNA. Sebab AUG ini hanya ada pada mRNA. Then siapa yang datang seterusnya? Ini watak pertama untuk mulakan. Dia bind pada mRNA. Yang kedua, initiator tRNA. Tak boleh tulis tRNA sahaja. It is initiator tRNA. Apa maksud initiator tRNA? Initiator tRNA adalah tRNA yang bawa amino acid pertama, iaitu MET. Yang ni, kalau lukis, memang kita boleh labelkan amino acid dia MET. Kenapa? Madeline dah bagi tahu dah tadi. Okay, AUG ini, yang ni kita wajib hafal. Dia memang mana-mana protein, amino acid pertama dia mesti MET. Sebab dia akan bermula dengan start codon, AUG. Okay, yang tu jelas Okay, so kita kata initiator tRNA inilah, nampak dia label. Tapi kalau you label initiator tRNA dekat semua warna biru ni initiator tRNA, salah. Okay. Kalau tRNA yang bawa amino acid, nama dia amino acyl tRNA. Hanya untuk yang bawa MET yang sepadan dengan AUG, barulah nama dia initiator. Ingat tu. Okay, di mana dia punya codon mestilah sepadan dengan AUG. So yang datang ini katalah tRNA. Okay, codon, anti-codon. Codon dekat mRNA, anti-codon dia mestilah UAC. Sepadan dengan AUG ni. Dan kalau tRNA, kita baca dalam arah 3 ke 5. Tapi tak ada soalan akan tanya detail macam tu untuk you. Masa SDS nanti ada. Okay, dan dia memang, saya terkecilkan. Okay, dan dia memang bawa amino acid yang nama dia MET. Ni gambar. Okey. Dan dah lengkap belum? Ini baru watak yang kedua datang. Dan yang ketiga, okey, mestilah datang pula large ribosomal subunit. Okey, dan large ribosomal subunit akan datang. Dialah yang melengkapkan proses initiation. Okey, the arrival. Okey, ketibaan large ribosomal subunit complete. Apa benda yang dia dah complete? Benda ni nama dia, komponen ni adalah translation initiation complex. So dekat ayat you tulis, dekat gambar you label. Benda ni kalau dah lengkap, ada nombor satunya small ribosomal subunit, okey, ada initiator tRNA, ada large ribosomal subunit, nama dia adalah translation initiation complex. Okey,
Bila dah lengkap, okay, barulah dia akan ada nama-nama EPA ni. Ada orang masuk gunakan luar. Okay, barulah ada tapak EPA ni. Okay, dan kalau you tengok sekarang, tempat mula-mula berlakunya proses ini adalah tapak P. Okay, tapak E ni exit kan. Tapak A ni tempat nak next baca. Ini kita kena relate balik dengan apa kita belajar sebelum ni. Okay, dia ada 3 side. Kejap, saya tengok ada tak. Okay, saya try guna yang ni lah. Okay, so kalau ikut tapak P, ni jangan abaikanlah, ni gambar bila dah panjang. Dia akan hold and carry tRNA carrying the growing polypeptide. Nanti bukan mat je. Apa-apa yang dah bertambah semuanya dekat tapak P. Tapak A pula tadi yang tadi masih kosong untuk apa? Dia adalah untuk hold the tRNA carrying the next amino acid. So maknanya tapak A ni lah tapak yang kita akan sentiasa baca. Untuk tambah tRNA nak datang, mula-mula dia akan bind dekat tapak A dan bawa next amino acid. Ikutlah apa kodon kat sini. Dan setiap tapak ni berapa triplet base yang akan ada? Satu kodon lah 3 huruf. Tapak tu dia tak boleh 5 huruf ataupun 2 kodon, tak boleh, satu je. Okey? Kalau macam ni tengoklah amino acid apa katalah, tapi yang mula-mula ni mesti mat. Okey, confirm mat. Okey, so ini untuk next. Dan kalau untuk exit site, dia adalah di mana-mana yang dah terikat, dia akan keluar. tRNA yang kosong akan keluar. Okey, jangan risau, ni nanti kita tengok balik. Cuma Madam nak ingatkan je. Alright, so initiator tRNA occupy the P site. Okay, E ni nanti masa exit, A ni untuk next. So next ni kita akan baca ni lah, kodonnya ni. 3 ni apa yang tRNA yang akan datang. So untuk step initiation ini sahaja. Okay, ini contoh gambar dengan label-label yang macam ni. Okay, InsyaAllah you akan dapat markah labeling yang cukup untuk initiation dan inilah point dia. Okay, dalam point initiation untuk mula, okay, ketiga-tiga subunit ini kena bergabung untuk menghasilkan translation initiation complex ini. Okay, ini step initiation. Okay, next kita akan masuk pada step elongation. Okay, dekat elongation ni tadilah yang Madam kata, okay, dia dah mula dah. Okay, dah boleh mula dah nak start translate yang kedua, yang ketiga. Dia terbahagi kepada 3 sub-step. Okay, step utama kita initiation, elongation, termination. 3 sub-step. Apa 3 sub-step tu? Okay, yang pertama codon recognition. Yang kedua peptide bond formation. Dan yang ketiga translocation. So ada 3 sub-step ini dan setiap sub-step ini kita kena terangkan detail juga. Okay, sekejap akan hilang pula. Alright, so untuk step 2 elongation, kita tengok dulu masa codon recognition. Maknanya katalah ada 10 codon yang kita nak baca dalam step elongation. Proses codon recognition apa tadi? Codon recognition, peptide bond formation dan juga translocation ni akan berlaku sebanyak 10 kali juga. Dia untuk setiap satu. Okay, you tengok dia kata first, okay, you buat codon recognition, tajuk ni jangan tinggal. Okay, the next tRNA. Nampak tak dia kata next tRNA. Tadi yang mula-mula adalah yang kata bawa methionine, next. Next tRNA. Dan kita boleh namakan dia sebagai amino acid tRNA. Kenapa? Sebab dia bawa amino acid. Kalau dia tak bawa amino acid, nama dia apa? Yang kosong, nama apa? tRNA kosong. Ni Madam nak bagi supaya jangan labeling you salah. Apa nama dia? Siapa ingat? You. tRNA yang bawa amino acid. A. Tak jawab Madam biar macam ni je dalam gambar. Tengoklah. Apa dia?
uncharged tRNA. Okay, bila dia ada bawa amino acid, tadi madam tunjukkan proses yang diaktifkan tu kan, dia dipanggil amino acyl dash tRNA. Okay, dua nama bezalah. Okay, dalam cerita ni dia sebut amino acyl tRNA sebab tRNA ini bawa amino acid. Okay, with specific amino acid akan bind to the A site. So, untuk step elongation, setiap kali tRNA yang bawa amino acid ni datang, dia akan pergi bind pada A site. Okay, dia takkan bind pada P, takkan bind pada E. Jadi, jangan tinggalkan A site ini. Okay, contohlah. Let's say dekat A site ni ada 3 huruf, di mana huruf dia katalah U. So, maksudnya, okay, apa amino acid yang dia bawa? Siapa boleh bagi tahu madam? Kalau U, maksudnya dia bawa amino acid apa? Amino acid sayang. Dia punya antikodon betul, AAA. Kalau dia U. THE. PHE kan? Betul kan? Ni kan? U, PHE. Okay, so maksudnya dalam gambar kita ni, let's say madam bagi contoh, okay, mRNA dia bawa U. So amino acid dekat sini, okay, dia bukan tengok AAA ni. Dia akan tengok U ni lah. So dia akan bawa amino acid ni adalah PHE. Amino acid ikut mRNA. Tapi apa yang ada pada tRNA antikodon? AAA. Betul lah kawan ni cakap tadi. Okay, ini adalah kodon. So itu maksud dia. tRNA yang bawa amino acid, kita tak perlulah sebut apa amino acid je. Bila you sebut amino acyl tRNA, maknanya dia adalah tRNA yang tengah bawa amino acid. So dia akan bind pada A site. Okay, the incoming tRNA antikodon, maknanya ni lah AAA ni antikodon. Yang datang ni antikodon dia has complementary base pair with mRNA kodon. Ni madam contohkan. Kat A ni katalah kodonnya U. Maknanya incoming tRNA yang datang nak bind ini mestilah base dia complementary. Kalau tak complementary, okay, dia takkan bind. Sebab tu nama step ini, nama dia apa step ni? Codon recognition. Pengenalan. Dikenal dulu. tRNA ada banyak. Bukan aku punya. Oh, ni aku. Bind. Kalau tak, dia tak bind. Dan bila betul, barulah dia akan bentuk hydrogen bond. Hydrogen bond ni ikatan lemah kan sementara. Untuk bind, untuk pastikan yang dia dah kenal. Form between mRNA codon dengan antikodon. So dia datang, dia tengok, oh sama. Okay, U, AAA. Bind. Kalau C yang datang mesti G. Dan dia akan bawa amino acid lain. Kalau bukan kepunyaan dia, tak bolehlah tiba-tiba U yang datang tadi yang bawa UAC, bawa methionine. Tak boleh. Okay. So ini step codon recognition. Okay. So bila dia dah bind, okay, yang ni tadi dah bind, abaikan yang P ni. P ni bila dah panjang lah. Okay. Bila dah banyak-banyak. Berlaku pula sub-step yang kedua. Di mana step yang kedua, okay, tadi dia dah bind menggunakan hydrogen bond. Yang bind ni antara kodon dengan antikodon. Okay, tadi nampak tak gambar growing ni berada pada P. Okay, sekarang ni tiba-tiba gambar dia buat ada arrow. Arrow ini nak menunjukkan berlakunya proses peptide bond formation. Okay, macam mana boleh berlaku peptide bond formation? Okay, ini yang diterangkan dalam sub-step tadi. Okay, bila dah bind masa codon recognition, the growing polypeptide chain detach. Detach ni maknanya apa? Tercabut. Okey, ataupun tertanggal daripada tRNA dekat P site. Tadi dia dekat P site, so dia akan detach.
Dan dia akan attach to amino acid carry by the tRNA at A site. Tadi dia dekat sini tercabut, dia terlekat dengan amino acid yang dekat A site ni tadi. Okey? Macam mana dia nak terlekat? Apa yang mengikat dia kan ni? Ikatan hitam ni apa? Okey, itu yang dibagi tahu enzim peptidyl transferase. Okey, komponen large ribosomal subunit. Maknanya peptidyl transferase ni bukan ada enzim lain yang datang, dia berada dalam large ribosomal subunit ni. Enzim ini akan catalyze the formation of peptide bond. Bila dia detach, dia nak attach pada ini, large ribosomal subunit ni ada enzim peptidyl transferase. Catalyze formation of peptide bond. So now dah ada peptide bond. Okay, catalyzed by nama enzim. Enzim ni, tulis eja betul-betul. Ayat yang dalam kurungan ni tak payah. Tak payah tulis dalam you punya assignment. Tapi ini yang nak membuktikan, tadi perasan tak bila kita sebut ribosom, dia provide structural function. Ada tapak EPA. Dan juga catalytic function. Inilah catalytic function tu. So this one is relate to catalytic function of ribosome dalam proses translation. Okay, dia tolong catalyze formation of peptide bond. Okay, so kalau you tengok sekarang, tapak P tadi ada panjang, sekarang tak ada dah. Okay, tapak A pula yang ada panjang. Panjang-panjang ni apa? Panjang-panjang ni lah kalau kita label, kita akan label sebagai growing. Amino acid bergabung dengan amino acid kita panggil polypeptide. Growing polypeptide chain. Sebab dia tak habis lagi. Okay, dia masih growing selagi tak jumpa stop codon. Okay, dan the next step, okay, lepas tu dia kata kat sini kan, okay, peptide bond result in empty tRNA. Sekarang ni dekat tapak P, bila dia dah tak pegang apa-apa amino acid, dia telah dipanggil sebagai uncharged tRNA ataupun empty tRNA. Saya suka kalau you pakai uncharged sebab term ini lebih memang ada dalam rujukan utama kita. So uncharged tRNA at P site ini and polypeptide chain now attached to tRNA at A site. So yang ayat ni penting untuk kita ceritakan kedudukan sekarang. Selalunya P ni ada growing, sekarang ni A yang dah ada growing. Okay, dan berlaku pula next substep yang kita panggil sebagai translocation. Translocation ni apa? Macam perpindahan. Translocate, pindah tempat. Okay? Apa tu? Okay, translocate ni memang macam contoh you kata you punya muscle translocate tulang ke apa ke, maknanya dia berubah tempat. Okay, so sekarang nampak tak dia berubah tempat ke mana? Sebenarnya ribosom ni macam gerak, kalau dalam gambar kita ni lah gerak ke kiri, dan mRNA pun sebenarnya gerak. Tapi kadang-kadang dalam animation ada masa dia gerakkan ribosom je. Sebenarnya dia sama-sama gerak setapak. Okay, so bila dia gerak setapak, okay, sekarang ni kalau you tengok, ni gambarnya dari sini ke sini Tadi P ni yang kosong dekat tapak P, okay, tRNA yang ada growing kat tapak A. Then dia bergerak. Okay, yang ni dah pergi ke tapak E, yang growing tadi dah ada kat tapak P. Dan A ni kosong sebab kita nak terima yang baru. Okay, itu translocation. So ayatnya kita akan sebut the ribosome. Pergerakan ribosom supaya benda ni bergerak setapak ni kita panggil apa? The ribosome akan move to the next codon on mRNA. Macam dia gerak macam tu. Okay. Thus translocate the tRNA at A site to P site. Apa yang ada dekat A site tadi dah pindah ke P site. Tu first step. Dan kita kena cerita juga. Dan okay, empty tRNA atau uncharged tRNA yang dekat P site tadi akan translocate to the E site. Bila dia pergi pada E site, dia dah tak ada guna dalam proses translocation sekarang. So dia kena pergi cari amino acid baru bind. Okay, so apa yang akan berlaku kepada dia? And exit from ribosome. Okay,
Kalau saya stop kat sini. Yang ni saya buat point baru. Manakala while A site sekarang ni kosong. Untuk apa? Untuk accept new tRNA. Ni baru first step ni. Baru nak baca satu huruf tadi. Daripada A. Okay, codon recognition. New tRNA datang. Bind. Form hydrogen bond. Then berlaku. Pindah growing to peptide bond formation. And then translocate. Pindah. Dia akan, the process is repeated until complete polypeptide chain is formed. Berulang-ulang sampailah siap. Okay? Boleh? Yang ni? Okay, so sebelum kita teruskan dengan last step, kejap, saya nak tunjuk animation ni. Okay. So, ini tadi yang initiation. Small ribosomal subunit bind. Okay. Ni kita panggil apa tadi? Initiated tRNA bind, baru large ribosomal subunit bind. Ini dia jadi initiation complex. Ini tapak P, tapak A. Sebenarnya kat sini adalah tapak E. APA. Ini adalah tapak E. Ini tapak P, ini tapak A. Okay, kita ulang. RNA, small ribosomal bind dulu, initiator tRNA bind, large ribosomal subunit akan bind. Okay. Ini yang nampak translocate. Tapi ni nak cerita termination nanti. Bila termination, dia akan orang kata keluar balik. Okay, so kita tengok translation termination Okay, last one. Okay, proses ini akan continue lah. Okay, sampailah panjang-panjang. Then macam mana proses ini akan terhenti, di mana polipeptide ini nanti akan free. Inilah protein kita yang kita nak hasilkan dan semua komponen-komponen ini akan bercerai. Okay. Kalau you nampak sekarang, apa beza gambar? Bukan tRNA yang akan bind pada A site, tapi lembaga kuning ni dipanggil sebagai release factor. Okay, dia sejenis protein. Okay, so apa ayat dia? Okay, when a ribosome reach stop codon. Maknanya apabila pergerakan translocate, maknanya dia dah repeat lah. Berlaku peptide bond formation, codon recognition, peptide bond formation, translocation. Ulang. Sampailah bila nak mula balik codon recognition tu, dekat tapak A ini, okay, let's say this is A site, ini P site, okay, E site. Okay, dekat tapak A ni tiba-tiba berlaku stop codon, muncul stop codon. Okay, sama ada UAG, UGA atau UAA. Salah satu. Okay, so apa yang akan berlaku? A site of ribosome akan accept protein called release factor. So maknanya bukan tRNA yang datang. Bukan amino acid tRNA bawa amino acid yang datang. Bila ada stop codon, kita tengok kat genetic code table pun tak ada amino acid yang code. Okay, for that codon. Jadi yang datang adalah release factor. Apa release factor ni buat? Okay, the release factor akan bind to the stop codon dekat A site ni dan dia akan hydrolyze the bond. Okay, dengan cara apa? Dia add water between polypeptide chain and tRNA at P site. Okay, apa yang diputuskan? Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, dia bind, dia akan hydrolyze bond. Ini tRNA, okay, ini adalah growing amino acid. So, dia putuskan ikatan ni. Okay, alamak, tak nampak. Sekejap, ni megah. Ni. Ini ikatan yang diputuskan. Okay, dan ikatan yang diputuskan ni bukannya peptide bond tau. Ini yang covalent bond. Okay, sebab antara tRNA dengan amino acid, bond ini adalah covalent bond yang terbentuk masa enzim amino acid tRNA tu bindkan dia. Okay, so dia putuskanlah. So apa yang berlaku bila dia putuskan? Sekarang ni tRNA yang dekat P site ni kosong. Okay, amino acid yang dah panjang-panjang ni, polypeptide chain ni pun dah terlepas, free. Okay,
So itu dia kata polypeptide akan release, jangan lupa ayat ni, polypeptide release from the ribosome. Okay, dan apa lagi yang berlaku? While ribosomal subunit, okay, ataupun initiation complex dissociate. Maknanya apa komponen-komponen yang akan dissociate? Okay, ribosome, okay, release factor. Nampak tak? Free tRNA ni pun akan release, keluar juga, dan juga mRNA. So mRNA ni, adakah dia akan pergi je duduk je dekat dalam cytoplasm? Bila dah siap proses ni, actually semua komponen ni akan degenerate. Kecuali lah badan kita masih lagi perlukan kuantiti protein yang sama. Baru mRNA ni akan stay, ribosom yang lain pula akan datang dan translate dia. Dan komponen-komponen ni lah. So itu je lah proses translation habis. Okay, jap. Jap, ya. Yeah.